Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hari ini kita akan cerita tentang satu peristiwa yang cukup besar dalam Islam, satu peperangan yang cukup besar dalam Islam selepas peperangan Badar. Kita akan cerita hari ini dalam siri ke-7 untuk siri Sirah Sekolah Rendah Islam Hidayah. Kita akan cerita tentang satu perangan, iaitu perang Uhud. Kita akan dalam siri ini kita akan cerita tentang sebab perang Uhud, peristiwa yang berlaku dalam perang Uhud, berapa orang yang syahid di kalangan orang muslimin dan berapa orang yang mati di kalangan orang musyrikin. Dan kita akan yang akhir sekali kita akan tengok pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil dalam peperangan yang cukup agung ini. Maka bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan dengan perang Uhud. Perang Uhud dia berlaku pada Syawal 3 Hijrah, lebih kurang setahun sebulan selepas perang Badar. Perang Badar setahun sebulan selepas perang Badar. Perang Badar berlaku pada Ramadan 2 Hijrah. Tapi perang Uhud ni berlaku pada tahun selepasnya, setahun sebulan. Sebab kita tahu Syawal datang selepas Ramadan. Dia berlaku pada 3 Hijrah dalam bulan Syawal. Sebab perangan kaum musyrikin Mekah ingin membalas dendam akan kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Sebab itulah mereka ni nak melakukan mereka ni cuba untuk melawan tentera Islam, sebab mereka nak menuntut bela akan kematian kaum kerabat ataupun akan kekalahan mereka dalam perang Uhud. Kita tahu bila mana Nabi SAW dengan para sahabat, kita tahu sebab peperangan Badar tu Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat ingin mengejar kafilah Abu Sufyan. Tapi kafilah Abu Sufyan dia terlepas. Tapi Abu Jahal datang dengan tentera dia dan dia berlakulah perang Badar. Bila mana Abu Sufyan dengan kafilahnya terlepas, mereka ni bawa barang-barang yang cukup banyak, sangat banyak. Maka bila mereka dengar kekalahan kaum kerabat mereka dari kaum musyrikin Quraisy ni, kaum musyrikin Mekah ni, mereka ni jual semua barang dagangan mereka dan gunakan harta yang mereka ada ni, pada hasil jualan mereka ni, mereka gunakan untuk memerangi atau mengumpul kekuatan untuk memerangi Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Maka dengan kekuatan mereka tu, dengan harta mereka yang banyak tu, mereka bertolak untuk menyerang atau memusnahkan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat di Madinah. Bila mana mereka ni bersiap-siap, iaitu kaum musyrikin Mekah bersiap-siap untuk menyerang, Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi, dikatakan dia dah masuk Islam tapi dia masih di Mekah lagi. Abbas bin Abdul Muttalib ni hantar satu utusan untuk beritahu Nabi yang kaum musyrikin Mekah ni sedang bersiap siaga untuk memerangi kalian. Maka bersiap-siaplah. Bila mana Nabi dapat khabar yang kaum musyrikin Mekah nak menyerang Madinah atau nak memusnahkan Nabi Muhammad dengan para sahabat, Nabi pun bermesyuarat dengan para sahabat, kita ni nak keluar ke ataupun kita ni stay kat Madinah, kita nak main attacking ke nak main defensif. Kalau defensif, kita akan stay di Madinah dan buat beberapa taktik defensif lah. Dan Nabi sebenarnya awal Nabi ni sebenarnya cadang untuk duduk di Madinah, kita bertahan di Madinah. Sebab apa? Antara hujah baginda, sebab kita ni lagi tahu keadaan Madinah. Kita tahu mana lorong yang tersembunyi, mana lorong yang terbuka, mana parit-parit yang kita boleh mana tempat-tempat celah-celah yang kita boleh serang. Mereka ni tak tahu. Kita boleh serang hendak dari bahagian sini, tak boleh serang hendak dari bahagian sini. Sini ada bukit, sini tak ada bukit. Mereka ni ahli Madinah, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat lebih tahu. Tapi kebanyakan para sahabat ingin keluar daripada Madinah lah, untuk berperang di luar Madinah, bukan seperti mana yang Nabi cadang SAW. Selepas Nabi bermesyuarat dengan para sahabat, maka Nabi memutuskan untuk ikut pendapat para sahabat ataupun cadangan para sahabat untuk keluar berperang dengan kaum musyrikin Mekah. Mereka pun keluar. Dan kita tahu Uhud ni satu gunung atau satu bukit kecil, dia dekat dengan Madinah. Kalau siapa pernah pergi Madinah, Uhud ni terletak di belakang kiblat, lebih kurang belah utara Madinah lah. Belakang kiblat, belah utara Madinah. Lepas tu mereka ni keluar, dan Uhud ni sangat-sangat dekat dengan masjid, lebih kurang mungkin berapa kilometer je, 4 kilometer yang dekat, sangat-sangat dekat lah.
Sebab kaum musyrikin Mekah ni dah dekat dah nak serang dah. Tinggal Nabi Muhammad keluar, dan tinggal Nabi Muhammad bila keluar dengan para sahabat, dia dah jumpa dekat lebih kurang pinggiran Madinah lah orang kata. Maka bertembunglah kedua-dua pasukan. Pasukan Islam sebenarnya masa mereka keluar dengan 1,000 prajurit ataupun 1,000 mujahidin. Tapi di tengah-tengah perjalanan, kaum munafik dia keluar 300 orang daripada tu. Dan hampir-hampir kaum munafik ni mampu untuk melemahkan semangat para sahabat, melemahkan emosi para sahabat. Hampir-hampir ada dua golongan dua kabilah daripada kaum muslimin ingin turut serta untuk pulang ke Madinah, tidak mengikut atau menyertai perang Uhud ni, tapi Allah menetapkan hati mereka. Maka tinggallah 700 orang Islam, dan kaum musyrikin prajurit dia berjumlah 3,000 orang. Maka Nabi sebelum perang, Nabi letakkan taktik. Seperti mana kita tahu, Nabi ni seorang yang sangat-sangat pandai. Sangat-sangat pandai. Maka Nabi pun letak taktik. Nabi ni, dia ambil satu tempat, diletakkan tentera dia. Belah kiri tentera, Nabi letakkan para pemanah dekat atas bukit. Ataupun atas bukit Uhud. Dia tahan belah kiri, belakang, belah kiri. Belah kanan, belakang, ada bukit bukau. Maka, dan dengan bukit bukau tu, orang musyrikin tak dapat untuk menyerang Nabi daripada belakang, daripada kanan belah belakang. Kiri ada pemanah, belakang belah kanan ada ada gunung gadang yang menghalang kaum musyrikin Mekah untuk membuat serangan hendap ataupun serangan daripada belakang. Itu antara taktik yang Nabi buatlah. Dan kita tahu Nabi ni sangat-sangat bijaksana. Dan Nabi ni bagi panji ataupun bagi bendera Islam ni dekat seorang sahabat yang cukup agung, iaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari. Nabi membagi. Kita tahu Mus'ab bin Umair ni seorang yang dulu sangat-sangat kaya. Dikatakan Mus'ab bin Umair ni adalah satu minyak wangi yang orang Mekah tak ada minyak wangi tu. Kalau siapa yang bau minyak wangi tu, dia tahu ini Mus'ab bin Umair datang. Dia tak tengok lagi muka, dia bau, oh ini minyak wangi Mus'ab, maka Mus'ab ni ada dekat kita. Tu nak tengok kaya tak kaya Mus'ab bin Umair. Tapi beliau lepas masuk Islam, beliau korbankan semua harta beliau, tinggalkan semua harta kekayaan beliau untuk syurga yang selama-lamanya. Nabi bagilah dekat Mus'ab bin Umair panji perang Uhud. Kaum musyrikin diketuai oleh ataupun pemegang panji kaum musyrikin adalah Talha bin Abi Talha al-Abdari daripada Bani Abdiddar, dan perangan pun tercetus antara kedua-dua pihak lah. Antara peristiwa yang menarik ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam peperangan Uhud ni, antara peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan adalah kematian bapa saudara Nabi SAW sendiri, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan kematian beliau ataupun kesyahidan beliau sangat-sangat popular lah. Dan beliau ni dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ni seorang Habsyah, daripada seorang yang berkulit hitam yang datang dari Habsyah, hamba kepada seorang hamba kepada Hindun binti Utbah. Hindun janji masa sebelum perang, dia cakap dengan Wahsy, wahai Wahsy, kalaulah engkau dapat bunuh Hamzah, aku akan merdekakan kau. Maka Wahsy pun, disebabkan Hindun ni berjanji untuk memerdekakan dia ni sangat-sangat semangat untuk membunuh inilah Hamzah. Dan Wahsy ni bila bunuh Hamzah, dia sangat-sangat menyesal, sebab dia ni bunuh bukannya untuk bunuh Hamzah, tapi untuk membebaskan diri. Masa Fathul Mekah, tak silap saya masa Fathul Mekah, Wahsy ni masuk Islam, dan dia jumpa Nabi lah. Dan Wahsy ni dengan tombak yang sama yang beliau gunakan untuk bunuh Hamzah, beliau gunakan masa beliau dah Islam bunuh dengan Musailam al-Kadzab yang mengaku diri dia Nabi selepas kewafatan Nabi SAW. Beliau ni gunakan tombak beliau sendiri yang pernah beliau gunakan untuk membunuh Hamzah. Dengan tombak tu beliau menebus darah Hamzah dengan membunuh Musailamatul Kadzab. Antara yang peristiwa yang berlaku yang lain, peristiwa lain yang berlaku adalah kematian Hamzah al-Ghasil. Hamzah al-Ghasil ni cerita dia, beliau ni sebelum peperangan baru je kahwin. Tiba-tiba beliau dengar seruan jihad, dan beliau ni masih berada dalam keadaan junub. Maksudnya mungkin bersama isteri dia, tak mandi wajib lagi, tapi dia dengar seruan jihad. Rasulullah suruh keluar jihad. Lepas tu dia keluar sebelum mandi wajib. Maka beliau ni perang dengan penuh gagahnya, dengan penuh berani, dan beliau ni syahid. Bila mana beliau syahid, ada orang nampak yang ada titisan air dekat muka ataupun rambut beliau. Lepas tu Nabi cakap, ini
orang ni Hamzah Al-Ghasil ni dia dimandikan oleh malaikat. Maksudnya apa benda, jasad beliau dimandikan oleh malaikat sebab beliau ni belum mandi wajib lah. Dan tengok semangat dia, beliau keluar untuk berperang, malaikat pun ambil jasad dia untuk mandikan sendiri dengan tangan mereka yang suci. Antara peristiwa yang mungkin semua pendengar tahu atau tuan-tuan perempuan semua tahu adalah perang Uhud ni dia ada 2 round, 2 pusingan. Pusingan pertama tentera Islam menang. Dan dalam pusingan kedua tentera musyrikin menang. Sebab tentera musyrikin menang sebab pasukan pemanah yang Nabi letak dekat atas bukit tu dengan pimpinan Abdullah bin Jubair berjumlah 50 orang lebih kurang. Bila mereka nampak yang Islam dah menang, mereka ni nampak harta rampasan yang sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak harta rampasan. Lepas tu mereka pun tak sabar dengan harta rampasan tu lah. Nak juga harta rampasan. Dan ini kita tak boleh cela lah, semua manusia macam tu. Malah dalam sebuah hadis tak silap saya riwayat Imam Tirmizi, Nabi cakap fitnah atau cubaan untuk umat ini adalah fitnah harta. Dalam surah Al-Adiyat tu berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan dia, iaitu manusia, sangat-sangat suka harta. Lasyadid, sangat-sangat suka. Dan dalam surah At-Takatsur Tuhan berfirman, alhaakumut takatsur. Mereka ni telah dilalaikan dengan at-takatsur, dengan menambah anak, menambah harta, nak kekayaan banyak-banyak. Tu melekakan mereka. Mereka bila nampak harta yang banyak, sangat-sangat banyak ni, mereka pun turun daripada bukit, kecuali sikit. Tapi panglima dia ataupun ketua pemanah atas bukit tu, Abdullah bin Jubair ni, cakap dengan kawan-kawan dia, wahai pasukan pemanah, Rasulullah cakap jangan turun walaupun apa pun yang berlaku. Ikut cakap aku ni ketua kalian. Tapi mereka ni tak dengar. Bila musyrikin Mekah tengah lari sebab serang diorang kalah, tiba-tiba mereka ni pusing, dia tengok balik, bukit tu macam kosong. Lepas tu Khalid Al-Walid, masa perang Uhud, Khalid Al-Walid belum masuk Islam lagi. Dia adalah panglima pasukan berkuda masa tu, tak silap, daripada sayap kiri. Beliau serang, beliau pusing tu bukit tu dan serang daripada belakang pasukan pemanah. Lepas tu bila pasukan pemanah kalah, tak mampu nak tandingi kekuatan Khalid Al-Walid dengan pasukan berkuda beliau, maka kalahlah ataupun jatuhlah jatuh dalam umat Islam, ataupun kaum musyrikin dapat menguasai Bukit Uhud. Dan Bukit Uhud ni strategik lah, sebab dia ni terletak di belakang kaum muslimin, dan kaum musyrikin boleh serang daripada belakang. Bila mereka dapat menguasai Bukit Uhud ni, maka kalahlah tentera Islam dalam peperangan ni. Dan bila mana Islam kalah, sangat-sangat ramai para sahabat daripada 700 orang yang ikut serta ni, sangat-sangat banyak yang lari. Dan antara yang masih tetap adalah baginda SAW sendiri. Dalam peperangan Uhud ni, bibi baginda berdarah sebab Utbah bin Abi Waqqas, iaitu saudara Sa'ad bin Waqqas, lempar baginda dengan batu sampai darah bibir. Masa perang ni dahi baginda berdarah, luka. Pipi baginda ni baginda pakai topi besi. Ada orang campak panah ataupun ketuk pukul Nabi sampai besi kan, kalau kita tengok besi orang dulu pakai topi, lepas tu besi sini, besi dekat sini termasuk dekat dalam pipi Nabi. Sampai Abu Ubaidah dulu termasuk sini. Abu Ubaidah cabut dengan gigi dia, dia tarik besi tu nak bagi keluar daripada pipi Nabi tu. Tercabut gigi Abu Ubaidah satu. Lepas tu sebelah lagi tercabut lagi satu. Sampai dikatakan jongang, orang kata jongang. Tengah-tengah ni tak ada gigi Abu Ubaidah. Sebab apa? Dia tarik topi besi yang melekat yang tertusuk dekat pipi baginda yang suci itulah. Itu antara apa yang berlaku lah. Dalam perangan ni pula juga kaum muslimin yang syahid adalah seramai 70 orang, dan kaum musyrikin yang mati adalah sebab seramai 22 orang, dan ada orang kata 36 orang lah. Antara para sahabat yang turut serta ataupun terus bertahan semasa rakan-rakan mereka yang lain lari adalah Sa'ad bin Waqqas, yang lain Talha bin Ubaidillah. Abu Bakar bila teringat akan peperangan Uhud, dia cakap semua peperangan Uhud ni ganjaran dekat Talha bin Ubaidillah, sebab besar sangat dia punya pengorbanan dalam peperangan ni lah. Antara yang besar sahabat yang terus bertahan adalah Abu Dujana. Abu Dujana ni cerita dia sangat-sangat popular. Sebelum peperangan, Nabi ni
pegang satu pedang, dan pedang Nabi dah kira. Satu pedang, Nabi pegang satu pedang, dan baginda tanya, "Wahai kaum muslimin, siapa yang dapat pegang pedang ni dan pegang ni dan melaksanakan hak dia?" Maksudnya pegang pedang ni maksudnya buat betul-betul dalam peperangan. Betul, Abu Dujanah pun cakap saya tak ingat dia cakap 3 kali ataupun sekali. Lepas tu Nabi pun bagi pedang ni dekat Abu Dujanah untuk berperang mati-matian. Bila Abu Dujanah berjanji kepada Nabi yang beliau akan perang bermati-matian, beliau terus bertahan dalam perang Uhud walaupun kaum musyrikin menguasai sebahagian besar daripada medan peperangan masa akhir-akhir peperangan, masa second round tu lah. Tapi Abu Dujanah mempertahankan Nabi dengan jiwa raga beliau lah. Tak silap, Abu Dujanah meninggal masa perang Yamamah menentang Musailamah Al-Kadzab. Antara yang bertahan juga adalah Ummu Ammarah Nusaybah bin Ka'ab Al-Maziniyah. Nabi cakap dalam sebuah hadis dalam buku sirah sangat-sangat popular ni, cerita ni, Nabi cakap apa? Aku tak pandang kanan ke kiri ataupun depan ke belakang kecuali aku nampak Nusaybah ni atau Ummu Ammarah ni berperang. Maksudnya mempertahankan Nabi. Tengok, seorang perempuan mempertahankan Nabi kanan kiri depan belakang, dia ni beliau mempertahankan Nabi. Dan antara yang terus tetap bertahan adalah Abu Ubaidah yang saya ceritakan tadi. Beliau mengeluarkan dia keluarkan topi besi itu daripada pipi Nabi. Dengan yang lain adalah yang terus bertahan adalah pemegang panji sendirilah, Mus'ab bin Umair. Antara pengajaran, sangat-sangat banyaklah pengajaran yang kita boleh ambil daripada peperangan yang cukup-cukup agung ni. Antara pengajaran daripada peperangan ni adalah kesan maksiat adalah cukup-cukup buruk, dan kemungkinan dalam beberapa ketika kesan maksiat akan berlaku secara terus, macam mana yang berlaku pada perang Uhud. Dalam perang Uhud ni, para sahabat ni dibuat maksiat sebab apa? Mereka ni turun daripada bukit Uhud. Sedangkan Nabi cakap jangan turun walau apa pun yang berlaku. Nabi cakap macam tu. Jangan turun walau apa pun yang berlaku. Tapi mereka ni turun. Dan mereka ni bila turun maksudnya mengingkari kata-kata Nabi, dan siapa yang mengingkari kata-kata Nabi, kiranya mereka ni bermaksiat lah atau melakukan dosa. Disebabkan mereka ni turun daripada bukit tu, orang kafir menang dalam peperangan. Nampak kesan maksiat. Tak ikut Nabi, kaum muslimin kalah. Itu adalah kesan maksiat lah. Dan ini satu pengajaran untuk kita, jangan kita buat maksiat. Cuba sedaya upaya jangan buat maksiat. Sebab kesan maksiat mungkin akan berlaku pada masa sekarang. Kalau tak pun pada hari kiamat kita kena tanggung jugalah kesan maksiat. Antara yang lain pengajaran yang kita boleh dapat dalam perang Uhud ni, lepas perang Uhud kita dapat membezakan siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Sebab masa perang Badar, bila Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat menang dalam perang Badar, sangat ramai orang masuk Islam. Dikatakan orang munafik ataupun orang munafik sebelum perang Badar, mereka ni tak menyatakan mereka ni muslim. Mereka masih dalam agama lama mereka. Tapi lepas perang Badar, mereka nampak kekuatan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Mereka ni menyatakan Islam secara nyata. Secara zahirnya mereka mengatakan kami ni Islam. Tapi tapi dalam hati mereka, dalam batin mereka ni, mereka bukan Islam dan mereka membenci Islam. Dalam perang Uhud ni, lepas Islam kalah ataupun semasa peperangan, kita dapat tahu siapa yang tetap. Siapa tetap tu maksudnya iman yang kuat. Tapi siapa yang lari tu maksudnya ada masalah dekat iman dia. Kita boleh agak lah, kita tak dapat tak boleh nak cakap betul orang yang munafik. Sebab ada beberapa para sahabat yang agung juga lari, contoh Uthman bin Affan, tapi Allah mengampunkan dosa mereka. Tapi nak cakap dalam peperangan ni kita boleh tahu siapa yang tetap tu, insya-Allah iman mereka sangat-sangat tinggi. Dan selepas perang Uhud, bila mereka pulang ke Madinah, mereka dapat tahu siapa orang munafik dengan siapa bukan munafik. Sebab munafik ni, mereka ni selalu mempersenda pada Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Sebab mereka cakap, "Weh, kau ni dah tak kuat, lepas tu kalah pula tu." Selalu mempersenda, membanding-bandingkan dengan perang Badar yang Islam menang. Dia cakap, "Engkau ni memang tak kuat, perang Badar tu nasib je kau menang," macam tu. Dan Tuhan berfirman dalam surah, dan nak tunjukkan betul antara pengajaran yang kita boleh ambil ni adalah dalam peperangan Uhud ni kita dapat membezakan munafik dengan kafir. Dalam surah Ali Imran, Tuhan berfirman, "Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib." Dan Allah tidak akan membiarkan orang mukmin ala ma antum alaih, di atas apa yang mereka ada ni, sehingga dia
membezakan antara siapa yang baik dan siapa yang buruk. Macam tu. Dan antara pengajaran lain yang kita boleh ambil dari peperangan ni, kita boleh dapat yang kita ni adalah hamba semata-mata. Dan bila kita cakap kita seorang hamba semata-mata, maksudnya kita ni mungkin akan kalah dalam satu peperangan, atau mungkin akan gagal dalam satu-satu misi. Mungkin orang persoalkan kenapa Islam zaman sekarang tidak nampak naik sangat, ataupun kita ni dah beribadah banyak sangat tapi still Allah tak bagi lagi, tak buka lagi untuk kita untuk berjaya dalam satu-satu bidang. Itu tak, kegagalan kita tak menjadikan kita ni bukannya tak menjadikan amalan kita ni ditolak terus. Maksudnya siapa yang tak berjaya maksudnya amalan ditolak, atau siapa yang tak berjaya ni maksudnya Allah tak sayang, tak. Tapi kegagalan tu nak tunjukkan kita ni seorang hamba dan kita ni lemah dan perlu kita doa, dan kita ni memerlukan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, yang Maha Mendengar, yang Maha Mengetahui untuk memperkenankan doa kita, atau dengan kata lain untuk menjadikan diri kita ni pada masa depan lebih baik. Kadang-kadang Allah tak memperkenankan doa kita bukannya sebab kita ni, ataupun bukannya sebab kita ni banyak maksiat, ataupun Allah saja-saja nak tolak, tapi Allah ni tahu kalau Allah terima doa kita ni ada satu benda yang buruk yang akan berlaku pada kita. Dan dalam perang Uhud ni juga Allah dan dalam perang Uhud, tengah-tengah peperangan, ada orang teriak yang Nabi Muhammad ni dah mati. Sebab apa? Kaum musyrikin Mekah dah bunuh Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair ni muka beliau seolah-olah atau mirip dengan muka Nabi SAW. Bila mana mereka dapat bunuh Mus'ab bin Umair, pemegang panji kaum muslimin masa perang Uhud, mereka ni sangka yang mereka ni dapat bunuh Nabi Muhammad dengan para sahabat Nabi Muhammad. Maka berteriaklah orang musyrikin, wahai orang muslimin, Muhammad dah mati. Bila mereka teriak Muhammad dah mati, larilah ramai orang. Majoriti orang muslimin lari. Dan dalam saat ni kita boleh tengok yang siapa yang tetap ni maksudnya dia percaya Nabi Muhammad ni adalah seorang nabi sahaja. Dan Allah tetap hidup, tak mati-mati, tak akan mati selama-lamanya. Beliau tak lahir, dia kekal dari azali dan dia akan kekal sampai bila-bila. Sebab dia ni, ataupun Allah Ta'ala ni adalah Tuhan kita. Beliau dia ni Maha Berkuasa, Maha Mengetahui dan banyak lagi lah. Dan kita ni perlu beribadah kepada Allah di waktu Nabi ada dan di waktu Nabi tak ada. Tuhan berfirman, wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan Muhammad ni tidaklah Muhammad ni kecuali seorang rasul. Nabi Muhammad ni seorang rasul sahaja. Kalau meninggal, kita perlu lagi untuk menyembah Allah. Sebab kita ni hamba dan Allah Ta'ala adalah Tuhan. Nabi Muhammad macam kita juga seorang manusia yang beliau atau baginda akan mati. Macam mana kita mati. Tapi kematian baginda tidak menjadikan kita murtad daripada agama yang kita anut ini lah. Antara pengajaran yang kita boleh dapat juga kepentingan bersyurah. Apa yang menariknya, selepas perang Uhud ni, Allah turunkan surah Ali Imran, dan antara ayat yang Allah turunkan adalah wasyawirhum fil amr. Ayat ke-159. Wasyawirhum fil amr. Maksudnya, dan bermesyuaratlah dengan mereka, iaitu para sahabat. Mesyuarat kamu, wahai Muhammad, dengan para sahabat dalam amr, dalam satu keputusan yang kau buat. Saya dah cerita sebelum ni, masa awal sekali, yang Nabi Muhammad SAW masa awal perangan, baginda ni nak duduk kat dalam Madinah, nak main defensif. Tapi para sahabat bincang-bincang, mereka ni mencadangkan untuk kita keluar, main attacking, jangan defensif, dia cakap. Mereka cakap macam tu. Lepas tu bila Nabi mengalah dengan mereka, Nabi ni tak menyalahkan bila mereka ni keluar, Nabi Muhammad SAW keluar atas desakan mereka ataupun cadangan mereka. Lepas tu kalah dalam perangan tu, Allah cakap, bermesyuaratlah engkau wahai Muhammad dengan mereka. Walaupun mereka ni cadang untuk keluar, dan mungkin kalaulah Nabi Muhammad SAW ataupun kalaulah para sahabat menerima cadangan Nabi, iaitu main defensif kat Madinah, sebab kita ni lagi tahu mana tempat untuk serang hendap, mana tempat sembunyi, nama tempat yang terang, mungkin mereka akan menang cukup besar. Tapi walaupun begitu, Allah suruh Nabi Muhammad SAW bermesyuarat atau berbincang dengan para sahabat dalam apa-apa keputusan yang baginda nak putuskan. Dan antara pengajaran yang kita dapat dalam perang Uhud ni juga, kita boleh tengok semangat jihad kaum wanita dalam dekat zaman Nabi SAW. Kita tengok antaranya semangat jihad Usaibah binti Ka'ab al-Maziniyah yang Nabi cakap
aku tak tengok depan atau belakang atau kanan atau kiri, kecuali aku nampak Nusaybah sedang perang. Antara lain Aisyah dengan Ummu Sulaim, beliau dua-dua para sahabat ni, seorang isteri Nabi dan seorang ibu kepada Anas bin Malik, diangkat air untuk orang yang cedera bagi minum. Dan mereka ni bagi minum orang yang haus, yang cedera, yang haus, dan membersihkan luka. Fatimah juga terus serta dalam perang Uhud. Baginda ni beliau bila nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cedera, beliau cuba untuk membasuh luka. Bila beliau jatuhkan air kat tempat luka tu, beliau ambil air, letak dekat perisai macam ni, sengit gitu. Letak dekat luka tu, tiba-tiba keluar darah banyak. Lepas tu beliau ni dengan kebijaksanaan beliau, dia ambil tikar, dia pergi bakar. Lepas tu letak dekat luka tu. Bila beliau letak kat luka tu, tiba-tiba darah terberhenti. Itu nak tunjukkan semangat mereka dalam berjihad sezaman Nabi SAW. Dan antara pengajaran yang cukup penting lain yang kita boleh dapat dalam perang Uhud adalah jangan kita menghukum seorang, orang ni kafir, orang ni masuk syurga dan orang ni neraka. Jangan kita hukum. Sebab kita tak tahu kita ni di syurga ke neraka. Dan kita ni tak tahu apa, ataupun kita ni tak tahu apa amalan yang menjadikan dia ni, ataupun apa amalan tersembunyi yang mereka ni lakukan. Ada dua kisah yang menarik, yang kisah ni bertentangan. Yang pertama, saya ceritakan tentang kisah Usairim. Usairim ni seorang penduduk Madinah. Bila Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, semua penduduk Madinah masuk Islam, kecuali orang Yahudi dan kecuali Usairim dan pengikutnya. Usairim ni seorang Arab Madinah, tapi beliau enggan masuk Islam. Tapi bila sebelum perang Uhud, beliau ni nak ikut serta dalam perang Uhud, dan beliau nak juga masuk Islam. Lepas tu beliau jumpa dengan Nabi, "Wahai Rasulullah, aku ni nak perang dulu ke nak masuk Islam dulu?" Nabi cakap, "Perang, lepas tu Nabi cakap kau masuk Islam, lepas tu perang." Lepas tu Usairim masuk Islam, lepas tu perang, dan beliau ni terbunuh, syahid. Maka Nabi bersabda, "Amila qalilan wa ujira kathira." Beliau punya amal ni sikit je, tapi beliau diganjari dengan ganjaran cukup besar. Tengok, tak pernah sujud sama sekali, dia masuk syurga. Dan kisah satu lagi, kisah Quzman. Kisah Quzman ni masyhur. Beliau ni masa perang Uhud, ataupun Quzman ni masa perang Uhud, dia seorang yang sangat-sangat gagah, bunuh banyak orang musyrikin. Masa akhir peperangan Uhud, para sahabat tengok dia ni nyawa-nyawa ikan. Lepas tu beberapa para sahabat cakap, ini confirm masuk syurga, pasti dia ni masuk syurga. Tengoklah apa yang dia lakukan dalam perang Uhud. Lepas tu Nabi cakap, tidak, dia ni dekat neraka. Bayangkan, dia ni kat neraka. Orang yang berjihad, yang bunuh ramai orang, dia ni kat neraka, Nabi cakap. Lepas tu sahabat tertanya-tanya, macam mana orang sepower dia ni, segagah dia ni dalam perangan masuk neraka, sedangkan dia ni bunuh banyak sangat orang musyrikin. Tiba-tiba mereka ni datang, tengok hendap, dia hendap, para sahabat hendap. Quzman ni buat apa? Tiba-tiba Quzman letak pedang terbalik, letak tempat pemegang tu kat bawah tanah, dan letak bilah di atas. Lepas tu dia jatuhkan diri dia dekat atas pedang tu, maksudnya dia bunuh diri. Lepas tu para sahabat ni pun datang ke Nabi semula. Lepas tu cakap, "Wahai Rasulullah, betul apa yang kau cakap, dia ni ahli neraka sebab bunuh diri." Dan Nabi cakap, Quzman ni perang bukannya sebab Allah, tapi Quzman ni perang sebab nak nama, ataupun nak kabilah punya nama lah. Maksudnya tak ikhlas nama perangan. Maka ganjaran ataupun balasan dia adalah neraka lah. Tu antara beberapa pengajaran yang kita boleh ambil lah daripada dalam perang Uhud. Maka dalam perang Uhud ni saya ada cerita tentang ni lah, peristiwa, tentang angka korban dan beberapa pengajaran. Dan semoga perang Uhud ni, atau peristiwa Uhud ni, memberikan kita sedikit ibrah atau peringatan supaya kita tidak leka lah dalam urusan harian kita. Maka wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.